Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nasya Najia binti Rozan, domometri di 201810834415. Video ini merupakan video pentaksiran akhir bagi kursus PMK 3033 Keterampilan Membaca. Video ini akan menerangkan berkaitan dengan kaedah-kaedah holistik dalam pengajaran pembacaan. Terdapat 9 teknik dalam pengajaran pembacaan, iaitu membaca bebas, menelaah, membaca senyap, meringkas dan bertindak balas, membaca secara berkooperatif, membaca lantang, membaca dengan panduan guru, berkongsi membaca, dan kombinasi kaedah-kaedah membaca. Teknik yang pertama ialah teknik membaca bebas. Dalam teknik ini, pelajar berpeluang untuk membaca bahan yang mereka pilih dari sekumpulan bahan yang disediakan oleh guru. Aktiviti bacaan yang dijalankan di dalam bilik darjah akan dikawal guru seberapa minima yang mungkin. Guru perlu menyediakan arahan awal supaya pelajar membuat beberapa persediaan sebelum membaca, seperti menyediakan soalan-soalan sebelum, ketika dan sesudah membaca dengan sendiri. Teknik yang kedua ialah menelah. Dalam teknik ini, pelajar perlu membuat telahan tentang apa yang mereka fikirkan akan berlaku atau apa yang akan mereka pelajari pada bahagian yang lain. Mereka perlu membincangkan sama ada mereka perlu menetapkan telahan atau mengubah semula telahan tersebut. Pola ini perlu berterusan sehingga keseluruhan bahan selesai dibaca. Yang ketiga ialah membaca senyap. Setiap pelajar akan membaca bahagian yang sama secara senyap dan telahan perlu dibuat ketika membaca senyap. Bincang, bertindak balas dan semak telahan merupakan perkara yang perlu dilakukan untuk teknik ini. Apabila pelajar berhenti membaca, mereka perlu menceritakan semula atau meringkaskan apa yang telah mereka baca. Mereka juga perlu menyatakan perasaan mereka terhadap apa yang telah mereka baca atau yang telah mereka ketahui. Seterusnya ialah meringkas dan bertindak balas. Setelah selesai membaca keseluruhan petikan, pelajar perlu meringkaskan apa yang telah mereka baca. Mereka perlu bertindak balas dengan membincangkan apakah yang mereka rasakan terhadap bahan yang telah mereka baca dan menentukan apakah yang perlu dilakukan terhadap bahan bacaan tersebut. Mereka boleh bertindak balas dengan menceritakan semula kepada seseorang tentang bahan yang dibaca, menulis ringkasan cerita, mahupun membuat lukisan yang dapat menggambarkan suasana atau watak yang dibaca. Teknik yang seterusnya ialah teknik membaca secara berkooperatif. Dalam teknik ini, pelajar diberikan bahagian tertentu untuk sesi membaca. Setiap orang ditugaskan untuk menyelesaikan bacaan bahagiannya yang tersendiri dan menceritakan semula apa yang dibaca kepada kumpulan yang lebih besar. Tugas membuat ringkasan atau ulasan terhadap bahan akan dilakukan bersama-sama. Teknik yang keenam ialah teknik membaca lantang. Dalam teknik ini, guru akan memilih seorang pelajar untuk membaca lantang bahagian awal teks, sementara pelajar lain akan mengikut bacaan tersebut secara beramai-ramai. Bincang, bertindak balas dan semak telahan merupakan perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar. Apabila pelajar berhenti membaca lantang, mereka perlu menceritakan semula atau membincangkan apa yang telah mereka baca. Teknik yang seterusnya ialah teknik membaca dengan panduan guru. Dalam teknik ini, guru akan memberikan panduan atau mengarahkan pelajar menerusi pembacaan senyap terhadap sesuatu bahan dengan bertanyakan soalan atau membantu mereka membina soalan-soalan yang dapat mereka jawab ketika mereka terus membaca bahagian yang telah ditetapkan. Guru akan membantu pelajar untuk membuat telahan terhadap bahan yang telah dibaca. Teknik yang seterusnya ialah berkongsi membaca. Dalam teknik ini, guru akan membaca lantang satu cerita dan mengajak murid-murid bersama-sama untuk membacanya. Cerita akan dibaca beberapa kali
dan murid akan diberi peluang bagi bertindak balas menerusi penulisan, lukisan, drama, perbincangan dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik. Teknik yang terakhir ialah kombinasi kaedah-kaedah membaca. Kelima-lima kaedah tersebut dapat membantu pelajar dalam pelbagai peringkat dan kadang-kala kaedah ini boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran. Dengan menggabungkan kelima-lima kaedah ini, guru dapat menyediakan bantuan asas pada peringkat awal, kemudian membenarkan pelajar dibantu oleh pasangannya dan pada peringkat akhir, pelajar tersebut dapat membaca dengan sendiri tanpa bantuan sesiapa lagi. Jelaslah di sini bahawa terdapat banyak kaedah membaca dalam pengajaran pembacaan. Oleh itu, guru sepatutnya memanfaatkan kaedah-kaedah ini untuk meningkatkan lagi teknik pembacaan dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.